semua berada dalam keadaan yang sihat dan sentiasa berwaspada dengan setiap pergerakan di luar bagi menyekat penularan wabak COVID-19. Kalau kita tengok dalam perniagaan. Jadi sebelum itu kita perlu tahu dulu, sebenarnya harta intelek ni ada berapa jenis? Okey, seperti yang kita dah kupas pada minggu-minggu yang sebelumnya, harta intelek ni terbahagi kepada 6 kategori. Ada reka bentuk industri, tanda dagang, paten, petunjuk geografi, hak cipta dan juga reka bentuk susun atau litar bersepadu. Jadi pada hari ini fokus kita adalah paten. Kerana kalau kita tengok minggu-minggu yang sebelumnya kita telah bercakap dengan lebih dalam tentang hak cipta dan juga cap dagang. Pada hari ini fokus kita adalah pada paten. Okey, saya nampak speaker-speaker kita pun dah nampak sangat excited nak berkongsi. Jadi saya tak perlu lagi intro tentang paten ni. Saya akan serahkan kepada speaker kita untuk berkongsi lah. Okey, pertama sekali Encik Faizal. Saya boleh ke Encik Faizal ceritakan kepada penonton sedikit sebanyak latar belakang Encik Faizal dan juga apakah jenis-jenis perkhidmatan yang disediakan oleh Teraju IP Sdn Bhd. Silakan Encik Faizal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Faizal Ismail. Saya dalam jurusan kimia dan saya terpilih untuk jadi patent examiner dekat Maipo selama 13 tahun yang saya diamanahkan untuk membuat pemeriksaan dalam application patent dalam bidang kimia. Jadi dalam tempoh pekerjaan tu kita dapat tengok yang kadar rejection patent di Malaysia ni sangatlah tinggi. Lebih kurang dalam 90% dia punya rejection dia. Jadi masa tu saya dengan beberapa orang rakan yang lain, kita fikir yang rejection ini sebab apa sebenarnya kan. Jadi rupanya bukan sebab ciptaan tu tak bagus, tapi cara representasi dia tu, cara menulis patent tu yang menyebabkan rejection yang banyak. Jadi bila kita kaji dekat mana ada ilmu ni, kita tak boleh nak salahkan public membuat patent spesifikasi yang tak tepat. Sebab ilmu ni tu tak ada diajar di mana-mana. Di universiti pun tak ada kan. Jadi kami ambil inisiatif untuk tubuhkan satu kumpulan lah untuk kita round Malaysia, pergi universiti ke universiti untuk mengajar. Bukan mengajar sangatlah, tapi untuk bagi tips macam mana nak menulis patent dengan betul. Sebab semua universiti ada buat tesis. Jadi kita tunjukkan cara macam mana nak convert daripada tesis pergi ke patent punya dokumen. Okay, itu dan sekarang selepas tu banyak permintaan daripada pihak minta saya tolong buatkan. Jadi saya kata saya orang yang meluluskan. Tak bolehlah saya tolong buatkan, tak boleh, conflict of interest. Jadi bila permintaan tu banyak, jadi saya fikir dah tiba masanya lah kita help secara terus kepada pelanggan. Jadi saya bersama rakan saya Encik Azlan dan Puan Syurati, kami semua bertiga adalah patent examiner. Kami tamatkan perkhidmatan di Maipo dan kami tubuhkan Teraju IP Sdn Bhd sampai hari ini alhamdulillah dah 6 tahun dalam bidang ni. Jadi soalannya tadi apa tadi tentang patent tu? Perkhidmatan yang ditawarkan oleh Teraju IP. Okey, asalnya memang kami nak fokus kepada patent, tapi memandangkan kita ni bila orang sebut patent, ramai yang tersilap pergi ke trademark, ke copyright. Jadi kita jadi one stop lah. Selain daripada patent, kita juga buat jadi agent kepada copyright. So copyright ni pun nampak mudah tapi it's not that easy lah. Kalau kita boleh tengok masuk dalam website macam mana nak file online, memang hassle. Selain daripada itu, kami juga agent kepada industrial design dan juga trademark. Jadi one stop lah daripada awal sampai habis. Dan kita pun ada collaborate dengan sebilangan peguam juga. Sekiranya ada dispute, sekiranya ada kes mahkamah, ada infringement, kita boleh bawa sampai ke mahkamah lah. Daripada awal sampai habis. Itu semua kita tawarkan dalam IP ni. Okey, terima kasih Encik Faizal. Jadi maknanya Encik Faizal sendiri dah dekat hampir 19 tahun dalam bidang harta intelek ni. 13 tahun di Maipo dan 6 tahun membina syarikat sendirilah.
Ya, betul. Okey, baiklah. Seterusnya, saya akan kumkan dekat sini untuk benda-benda yang general ataupun teori-teori saintifik macam tadi, formula matematik, benda-benda macam ni tak boleh dipatternkan lah. Okey, seterusnya, Encik Faizal, dalam kesemua jenis 6 harta intelek yang ada ni, boleh ke Encik Faizal kongsikan out of these 6 yang mana paling rumit dan paling panjang sekali proses untuk didaftarkan tu? Dan kalau boleh kita nak minta juga Encik Faizal menjawab soalan Puan Santa tadi tentang kos yang terlibat untuk pendaftaran paten di Malaysia. Silakan Encik Faizal. Okey, dalam 6 elemen of IP ni, kita ada patent, trademark, copyright, industrial design, integrated circuit, dan juga satu lagi GI, geographical indication. Okay, GI memang tak boleh didaftarkan oleh individu. Itu kita dah exclude lah. Kemudian integrated circuit, dalam sejarah MIPO ni, permohonan hanya satu setakat ni dalam integrated circuit. So kita boleh exclude je lah 2 tu. Yang tinggal 4 lah. Patent, trademark, copyright dengan industrial design. Industrial design ni adalah, kalau dekat US dipanggil design patent. Dekat Malaysia kita panggil industrial design. Dia adalah satu pelindungan bentuk luar produk sahaja. Bentuk dalam tak boleh. Kereta rentas tak boleh. Sebab tu ada yang nak memohon bentuk mesin basuh tapi bentuk dia punya drum dekat dalam. Tak boleh sebab itu dalam. Industrial design ni di luar. Jadi bila kita sebut just bentuk luaran, jadi permohonan dia lebih simple lah. Kita just hantar dia punya drawing ataupun dia punya gambar, 3D-nya macam mana, pandangan sisi, pandangan atas, kita dah boleh filekan. Trademark pun sama. Trademark kita ada logo, kita ada tagline, cukup semua tu kita boleh submit. Berbeza dengan patent, selain daripada kita kena isi borang, kita kena menceritakan kita punya solution itu ataupun kita punya invention itu dalam bentuk perkataan. Perkataan ini adalah satu bentuk kombinasi antara technical jargon dengan legal jargon. Kalau kita tidak berhati-hati dalam menulis, kita mungkin dapat patent yang lemah lah. Sebagai contoh lah, sebagai contoh saya mencipta meja katakan. Sebelum ni tak pernah ada orang cipta meja. Semua orang baring je atas lantai. Buat PDPR pun atas lantai kan. Jadi saya fikir kenapa tak ada something yang macam meja. Lantai tu ditinggikan supaya kita lebih selesa. Jadi saya pun cakap meja saya ni dibuat dengan kayu. Kakinya 4. Jadi kalau mesti dibuat dengan kayu, kakinya mesti 4. Jadi kalau orang lain tengok saya punya pattern tu, dia boleh buat meja dengan menggunakan material lain selain daripada kayu. Dan kakinya dia buat selain daripada 4. 5 kaki ke contohnya. Jadi dah terlepas daripada kita punya pattern protection. Berbanding kalau kita buat ayat, contohnya a furniture. Comprising a solid surface and said solid surface supported by at least 1 leg. So dia akan support everything. Jadi kita boleh protect the bigger scope of go beyond than kita punya actual invention lah. Jadi patent ini memang proses dia panjang. Pertama penyediaan untuk pemfailan patent tu pun panjang, dan bila dimasukkan ke dalam permohonan pun sekali lagi dia jadi panjang. Dalam dunia ni semua sistem bila kita file hari ni, file itu tidak akan diperiksa terus. Dia akan disimpan selama 18 bulan. Simpan kat mana? Kita kata simpan dalam peti sejuk lah. Biar ada sejuk beku dulu kat situ. Sebab apa? Sebab itu adalah satu tempoh kerahsiaan. Patent examiner pun tak berani nak sentuh. Dia takut mungkin rahsia ciptaan itu keluar, didapat tahu oleh kompetitor lah. Jadi kalau boleh, ya pemohon tak mahu langsung dia punya invention dia didedahkan, tapi telah dibincangkan seluruh dunia, dia dianggap 18 bulan sudah cukup untuk menjarakkan antara inventor ataupun pemohon dengan
kompetitor. Jadi sepakat semua satu dunia yang 18 bulan diiktiraf sebagai satu tarikh yang mana permohonan itu dipublishkan. Jadi di Malaysia ni kita tak publish, kita panggil open for public inspection. Maknanya siapa nak boleh request dan bayar, baru MyPort akan bagi dokumen patent itulah. Kemudian bulan yang ke-26 ataupun bulan yang ke-27 baru akan dibuat pemeriksaan. Tetapi di Malaysia ada dua laluan lah. Satu kita panggil laluan biasa, satu lagi kita ada laluan expedited examination. Expedited ni macam express lah, macam highway. Satu jalan kampung, satu lagi jalan highway. Jalan highway ni memang laju lah, straight. Tak ada lembu melintas pun tak ada, lopak-lopak pun tak ada, tapi kena bayar tol. Kalau nak expedited, okey, tapi kena bayar extra. Okey, dan memang bagi saya expedited sangat berbaloi lah, sebab dia punya kecepatan tu very significant. Dan kebanyakan klien kami yang dah dapat sijil, semuanya kita buatkan expedited examination. Okey, lagi satu saya nak patah balik dari segi kenapa patent ni. Sistem patent bukan sekadar untuk serve pereka cipta, sebab jumlah pereka cipta dalam dunia ni tak banyak, mungkin 1%, 2% saja. Kenapa kerajaan nak spend a lot of money untuk build satu IP office untuk serve 1% of people, maybe less. Tapi sebenarnya sistem patent adalah lebih besar daripada itu. Bukan sekadar untuk memberi perlindungan kepada pereka cipta, tetapi dia juga adalah satu mekanisme teknologi transfer. Contohnya lah, sekiranya seseorang memfailkan patent dan semua rahsia perlu didedahkan. Semua rahsia perlu didedahkan, baru kerajaan boleh bagi patent. Jadi semua rahsia itu disimpan dalam satu tempat dipanggil patent database. Dan patent database ni open for public. Jadi dia encourage rakyat untuk learn the technology. Okay. Bila learn, kemudian akan ada idea baru untuk ada inovasi baru. Jadi memandangkan patent ini bersifat teritorial. Teritorial ni bermaksud sekiranya kita memfailkan di Malaysia, protectionnya hanya di Malaysia. Kalau difailkan di US, tak file dekat Malaysia, jadi orang Malaysia bebas untuk menggunakan teknologi tersebut. Yang kedua, patent ini dia bersifat setiap tahun kena bayar renewal. Kalau tak bayar renewal, dia tidak ada perlindungan. Yang ketiga, patent ini dia ada jangka hayat dia. Setelah 20 tahun, dia expired. Jadi dengan adanya perkara ini, patent database itu adalah menjadi satu tempat yang paling berharga, yang mana kita boleh korek dalam tu banyak invention yang bagus, yang mana yang pertama mungkin dia tidak file di Malaysia, yang mana kita boleh tengok database itu dan kita boleh solve a lot of problem yang ada kat Malaysia ni dengan murah. Sebab apa? Kita tahu, kita pun tadi kita dah bincangkan, kita banyak buat investment untuk mencipta sesuatu, tetapi kalau sekiranya kita tidak perlu mengeluarkan cost R&D, dia akan jadi very murah lah. Okay, pertama. Yang kedua, sekiranya ciptaan itu tidak difailkan di Malaysia, difailkan di luar saja. Jadi kita boleh dapat teknologi itu secara percuma. Yang ketiga, sekiranya dia tidak bayar renewal, pun kita boleh dapat secara percuma juga. Banyak macam contohnya teknologi sarung tangan, teknologi vaksin, teknologi ubat-ubatan yang mana bila dia dah lebih 20 tahun, kita boleh buat sendiri ubat kita. Jadi ini bukan dia punya efek dia ataupun dia punya benefit sistem patent ini lebih besar lagi daripada sekadar kita nak melindungi sekumpulan pereka cipta lah. Okay. Yang kedua, kita nak dengan adanya sistem patent ini, kita nak encourage yang mana ilmu itu disebarkan. Sekiranya untuk mendapat patent, dia tak perlu beritahu rahsia. Jadi mungkin knowledge itu akan berkisar di beberapa golongan saja. Kan? Jadi bila ada sistem patent yang mana patent database itu open for public,
Jadi ilmu itu accessible untuk semua. Okay, berkenaan dengan harga, dia bergantung kepada teknologi lah. Contoh ada teknologi nuklear, teknologi kimia, yang mana kita ada step by step. Pertama sekali macam kami tidak membuta-tuli untuk memfailkan patent. Pertama sekali kita akan tengok dari segi patentability. Adakah dia meets dengan the meaning of invention? Okay, what is the meaning of invention? Pertama sekali dia mesti ada technical problem. Kalau invention dia tak ada technical problem, itu tak boleh patent. Okay, contoh, ramai orang tanya, boleh tak saya nak patent kau tudung? Okay, saya tanya, tudung tu ada nak solve apa-apa technical problem tak? Dia kata, tudung ni cantik lah. Adakah cantik dengan tak cantik itu technical? Okay. Sekiranya sebagai contoh lah, Bokita sebagai contoh, dia kata dia buat shawl, tapi nak pakai shawl ni memang lama. Lambat, ambil masa 30 minit. Suami dah tunggu dalam kereta kan. Jadi bila lambat, suami dah marah. Jadi dia buat shawl yang instant. 5 saat siap. Itu adalah technical. Mempercepatkan. Ada technical problem kat situ. Jadi sekiranya mereka dapat mengemukakan technical problem tu, maka dia mix dengan the meaning of invention lah. Okay, dia kena ada technical problem dan dia kena ada solution. So basicnya adalah patent ni adalah engineering solution kepada sesuatu. Okay. Yang kedua, kami akan cek dulu sama ada teknologi itu novel ataupun tak. Kita nak cek sama ada betul ke applicant ni original applicant. Sebab kalau bukan dia yang original punya inventor, dia tak layak dapat patent. Jadi sebab untuk kita cek, kita akan periksa dekat semua database yang ada. Kita make sure betul-betul tidak wujud dekat mana-mana publication yang apa yang dia nak publish. Sekiranya ada, kita akan buat report semua, kita akan bentangkan balik kepada applicant bahawa kalau kita file pun definitely examiner akan jumpa the same thing dengan apa yang kita jumpa dan permohonan akan ditolak. Jadi kita step by step. Dari segi bayaran pun step by step. Kalau dekat novelty search pun dah gagal, dia tak perlu bayar sampai ke habis. Okay. Kemudian bila novelty search tu lulus, baru kita pergi ke peringkat drafting. Drafting ni lah yang makan kos yang tinggi sebab dia memerlukan back and forth kita meeting dan kita nak construct the strongest pattern yang available lah based on kita punya searching. Sekiranya kompetitor kita terlalu jauh di luar, kita akan push the boundaries supaya kita punya pattern tu lebih strong. Okay, lepas filing baru kita pergi, lepas drafting baru pergi ke filing. Kita buat bayaran ke MyPro semua tu lah. So cost tu roughly memang agak tinggi lah sebab proses penyediaan pun ambil masa kadang 2 bulan ke 3 bulan lah. So roughly ada yang 10,000, ada yang 15,000. In fact kalau jangan terkejut ada pattern yang sampai 40,000 pun ada. Bergantung pada teknologi lah. Okey. Kemudian berkenaan dengan jenis pattern di Malaysia kita ada 2 jenis pattern lah. Okey. Pertama pattern biasa, yang kedua UI. UI ni utility innovation. Beza antara dua ni, pattern demi syarat dia ada 3. Pertama dia mesti novel, mesti baru di dunia. Yang kedua dia mesti involve inventive step. Inventive step ni adalah dipanggil non-obvious to person skill in the art lah. Tak boleh lah you just backrow 2 things together, you nak claim you are the inventor kan. Jadi yang ketiga adalah dia mesti industrial applicable lah. Industrial applicable ni bagi saya, kalau kita buat exactly macam mana yang dia tunjuk, dia akan give the same result every time. Jadi tapi UI ni, dia tidak ada syarat inventive step tu. Dia tak ada obviousness. Dia mesti novel je. Jadi dia kurang satu syarat lah. Jadi selalunya kalau kita hantar pattern dan pattern examiner kata dia novel but it's very easy to person skill in the art untuk arrive to the solution. Jadi dia lack of inventive step. So pattern itu boleh convert kepada utility innovation. So ada 2 jenis pattern lah, pattern biasa dan utility innovation.